أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda kerana dapat meluangkan masa untuk kuliah maghrib pada malam ini, insya-Allah dengan tajuk Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berbahagia Puan Rusniati binti Mansur selaku pengerusi JNI, yang berusaha tim pengurusan Gemerul Iman, serta terima kasih kepada semua jemaah yang dapat menghadirkan diri untuk kuliah pada malam ini. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, insyaAllah. Jadi untuk memohon keberkatan halaqah pada malam ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan Ummul Quran. Seterusnya dijemput untuk meneruskan kuliah maghrib pada malam ini. Tafadhal maskura Ustaz. Sila Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan majlis ilmu, tentunya kita memulakan dengan Alhamdulillah. Telah saya sarahkan dahulu kenapa dan mengapa kita memulakan dengan Alhamdulillah. Pastinya dengan rahmat dan nikmat Allah dapat kita menghadiri majlis ilmu. Dapat kita mengadakan majlis ilmu. Itulah sebabnya kita itu mengucapkan Alhamdulillah. Apabila diteliti, Alhamdulillah itu terbitnya daripada terima kasih, iaitu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan rahmat dan juga nikmat. Di mana tempat kita percaya? Di mana tempat kita percaya bahawa rahmat dan nikmat Allah? Dan di mana tempat kita itu meyakini sudah pasti di dalam keyakinan kita, iaitu ilmu yakin. Ilmu yakin tempatnya di mana? Adalah hati, dalam hati. Itulah saya katakan kerap kali. Apabila kita itu dapat mengenal tentang rahmat nikmat Allah, dinamakan kita itu syukur qalbi, hati. Dan kita dapat pula mengetahui, itu dikatakan syukur hati.
Dan juga kita meyakini bahawa rahmat dan nikmat Allah itu adalah datang daripada Allah, adalah bermula daripada Allah, adalah terbit daripada Allah. Rahmat dan nikmat Allah ini tergambar dalam akal fikiran kita. Jelas terang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan takluk ilmu, tugas-tugas ilmu. Itulah yang kita percaya. Itulah yang kita bersyukur. Kemudian barulah saya jelaskan katakan. Baru kita terjebahkan dalam perbuatan kita. Dinamakan ain yakin, penglihatan yang sebenar. Kenapa? Nak kata itu, baru dia terbit daripada lidah kita. Lidah kita. Ilmu yakin itu yang mengajar lidah kita mengucapkan Alhamdulillah. Ilmu tersebut yang mengajar kita mengucapkan Alhamdulillah pada lidah kita. Kita tak ada daya dan upaya untuk nak menggerakkan lidah untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kita tak ada daya dan upaya nak kita mengucapkan iaitu rahmat dan nikmat Allah kepada orang lain. Nak disampaikan pada orang lain. Tak ada daya upaya. Tapi ilmu yang kita yakin itulah yang mengajar dan mendidik kita, lidah kita boleh berkata. Boleh juga memberitahu pada diri kita. Itu dinamakan, dia katakan tadi, dia bermula daripada ilmu yakin. Ilmu yakin ni, ilmu yang sebenar-benarnya. Yang dalam hati kita. Hati kita. Al-Quran dan hadis, dia merupakan, dia ilham daripada Allah Ta'ala, kurniakan kepada kita, dan kita tu menerima akan Al-Quran hadis tersebut, mari kita tu nak memahaminya. Itu dalam hati. Dalam hati. Jadi tahulah kita gerak kita tu adalah gerak daripada Al-Quran dan hadis tersebut. Baru dia kata akhlak Al-Quran dan hadis tersebut. Berlakulah dalam perbuatan lidah kita dan sebagainya. Itu dikatakan syukur kita dengan lidah kita. Alhamdulillah. Setelah kita faham. Faham apa? Ilmu yang mengatakan tentang Alhamdulillah pun adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia terbit daripada keyakinan kita. Kita menterjemahkan saja. Barulah makna kita membenarkan benar. Itulah hakikat ilmu. Jadi kalau dikatakan mula-mula tadi, dikatakan iaitu takluk ilmu. Pak kata memang tugas-tugas ilmu dalam hati. Dinamakan jelas terang dalam hati kita. Barulah dia terbit pada perbuatan kita. Dinamakan dia takluk kudrat, takluk kuasa. Maknanya takluk berkuasa. Baru kita nampak jelas terang. Baru dikatakan atas kehendak. Atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Atas perkehendak Allah. Baru kita nampak. Maknanya takluk perkehendak. Jadi takluk perkehendak ataupun takluk kudrat ataupun takluk ilmu adalah dikatakan takluk jelas dan terang. Ya, saya ambil bahasa-bahasa Melayu supaya kita dapat faham. Jadi amalan kita tu terang jelas. Terang jelas. Dia tidak terselindung sikit pun. Itulah ilmu Allah. Dia katakan apa? Takluk inkisaf. Sekarang ni ustaz nak bagi tahu biar jelas dan terang. Biar jelas dan terang. Kita duduk ni di dalam ilmu Allah. Bukan ilmu kita. Bukan ilmu kita. Tapi ilmu Allah. Jadi kalau dah begitu keadaannya, tentu kita tu menyaksi. Menyaksi adalah kepada ilmu Allah. Ilmu yang kita yakin. Itulah sebabnya kita tu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Kita sambung pada kelas pengajian kita. Pada muka surat, dalam catatan saya, muka surat 222. Tajuk turun Nabi Isa alaihi salam. Turun Nabi Isa alaihi salam. Apabila dikatakan turun Nabi Isa alaihi salam, iaitu pasti ada sebelum-sebelum tersebut. Turun Nabi Allah Isa.
iaitu merupakan tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar. Jadi tanda kiamat besar ni iaitu ada 5. Ada 5. Yang pertamanya, naik matahari dari arah barat. Kedua, keluar sejenis binatang daripada perut bumi. Ketiga, muncul Dajjal. Keempat, turun Nabi Isa alaihi salam. Malam ni kita bicarakan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang kelima, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Daripada turunnya Nabi Allah Isa, sebelum itu muncul Dajjal, sebelum itu keluar sejenis binatang daripada perut bumi, dan sebelum itu naik matahari, iaitu daripada barat. Bagaimana kita nak terjemahkan dia dalam keyakinan kita, dalam hati? Sebab itu daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sebab jadi yang katakan tadi, akal kita ni berfikir. Sebab akal tu letaknya agama. Jadi dah terbayang akan tanda-tanda hari kiamat tersebut. Jadi tanda-tandanya seperti mana yang telah diterjemahkan. Kemudian apabila kita dah bicarakan tentang naik matahari daripada arah barat, keluar sejenis binatang daripada perut bumi, kemudian itu ketika muncul Dajjal. Jadi perkara tersebut baru dia terzahir. Ilmu tersebut. Jadi ilmu tersebut adalah ilmu Al-Quran dan juga hadis. Yang kita faham. Dan yang kita akui. Yang kita yakini. 3 perkara. Yang aku tahu, yang aku faham, yang aku akui, yang aku yakini. Setelah difikirkan, tergambar berlaku tersebut, apa yang diceritakan oleh Al-Quran tersebut baru diterjemahkan dalam perbuatan kita. Baru kita nampak. Bukan nak bicara tanda-tanda hari kiamat begini yang seperti mana yang difaham. Tetapi kita nak bicarakan tentang hakikat kiamat tersebut. Itu yang kita nak tahu, yang kita nak faham. Itu yang kita nak faham, yang kita nak tahu. Itu yang sebetulnya. Baik. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman kelak. Di akhir zaman kelak. Jadi, dalam akal fikiran kita, benda tersebut telah tergambar. Akhir zaman. Turun Nabi Allah Isa. Iaitu di tengah-tengah Dajjal. Dajjal ni siapa? Iaitu dikatakan seperti mana Nabi telah jelaskan dan telah kita sarahkan. Dikatakan Dajjal ini manusia, makhluk yang sangat pendusta. Pendusta dia ialah orang yang menutup kebenaran. Agama. Ya, pendusta dia menutup kebenaran agama. Seperti mana saya ingatkan yang sudah. Jangan digambarkan kepada orang-orang perseorangan dan sebagainya. Oh, betul lah. Sekarang ni dah berlaku. Itu timbul nanti. Datang pula hawa nafsu syaitan iblis akan membisik kita. Apa yang kita nak yakin sini, kita nak percaya tu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dajjal itu ialah yang sangat pendusta. Iaitu katakan orang yang menutup kebenaran. Dan juga dia menunjukkan kebatilan. Jadi bagaimana cara Dajjal tu, dia nak menutup kebenaran dan juga dikatakan dia ni merupakan orang yang pendusta, iaitu dikatakan dia menunjukkan sesuatu kelebihan dia. Yang mana orang manusia biasa tak dapat ataupun tak pernah menengok, tak pernah mendengar, tak pernah dia kata merasa. Jadi dia boleh lakukan. Sedangkan itu adalah perkara-perkara yang menutup agama. Tujuannya supaya kita mengikut dia. Itu sebabnya kita tu nak kuat akidah. Akidah kita
kepercayaan dan keyakinan hati kita kepada Allah. Kepercayaan dan keyakinan hati kita kepada Allah. Bagaimana kalau dia datang pun menunjuk sesuatu yang di luar daripada pengetahuan kita, di luar daripada iaitu yang dikatakan tak pernah kita lihat, tak pernah kita itu, maka hati kita terus tertuju kepada Allah. Terus tertuju kepada Allah. Kalau dia bawa kita sekalipun dengan kepandaian kebolehan dia, tetapi hati kita tetap juga mengatakan terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan akidah tu dah mantap betul. Dah mantap betul. Ya? Kuat. Baik. Itu yang katakan tadi bahawa Dajjal tersebut. Dajjal tersebut apa? Yang katakan yang sangat pendusta, iaitu orang yang menutup kebenaran. Itu dah akhir zaman lah tu dah. Dah dia dah bercakap kebenaran gini, maknanya dia akan bercakap begini. Tu katakan Dajjal bermaharajalela mempengaruhi kaum muslimin akan meninggalkan agama mereka yang betul, yang benar. Jadi itu dakwah dia. Sikit-sikit. Amalan ini Nabi tak buat. Maka dia pun menunjukkanlah cara dan begini begitu. Itu tunjuk. Adalah di antara tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar. Ya. Yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu sudah sangat hampir. Sangat hampir. Bila? Wallahu a'lam. Daripada mula lagi sampai sekarang. Sangat hampir hari kiamat tersebut. Dan berlakunya peristiwa-peristiwa pendusta-pendusta yang menghalang orang nak katakan kuat beragama dan sebagainya. Daripada dulu sampai sekarang. Contohnya orang kafir. Orang kafir. Dikatakan. Iaitu dikatakan pendusta-pendusta. Makna kata dia mendustakan tentang orang-orang kafir. Kekallah orang kafir tersebut. Itu yang dikatakan kita nampak terbahagi tu pada dulu sampai sekarang. Jadi tanda tersebut begitu. Baik. Nabi Isa AS turun ke bumi ini nanti akan memerintahkan dengan adil. Nabi Isa AS turun ke bumi ini nanti akan memerintah dengan adil. Nabi Isa AS memerintah dengan adil. Dengan adil ni apa? Adil ni salah satu sifat. Sifat siapa? Sifat pekuasa Allah SWT. Ya, sifat pekuasa Allah SWT. Adil, mana sifat dia? Sifat Allah SWT. Kemudian Nabi Allah Isa AS akan mengatur, mengurus tentang alam dan menghidupkan kembali syariat Islam. Menghidupkan kembali kepada syariat Islam dan hukum-hukum agama. Dan hukum-hukum agama yang telah ditinggalkan oleh manusia. Bagi orang Islam, dia telah memegang akan hukum-hukum Islam. Mudah mengikut Nabi Allah Isa. Jadi di dalam perkara tersebut, dia akan turun kepada dunia ni untuk semua seluruh umat. Termasuk juga kepada orang kafir. Tapi perkara tersebut, dia sampaikannya, keadaan tersebut adalah keadaan dah merupakan tanda-tanda hari kiamat telah hampir, telah juga ditutup perkara tersebut. Nabi Isa tinggal dan berada di bumi ini. Di bumi ini. Maknanya merangkumlah. Merangkumlah. Dalam masa yang dikehendaki Allah. Dalam masa yang dikehendaki Allah. Bukan kehendak Nabi Allah Isa, tapi kehendak Allah. Jadi itu yang dikatakan tauhid kita tu, akidah kita tu. Jadi kita belajar selama ini mengajar akidah kita. Hanya kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maknanya tiada Tuhan. Ya, tempat kita nak bersandar melainkan Allah. Hidup aku, mati aku dan sebagainya, melainkan Allah. Meskipun Allah Ta'ala perintah kita pada syariatnya dan kita tidak
bergantung, bersandar kepada syariat amalan kita, tapi aku bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab apa? Sebab aku ni tak ada daya dan upaya, melainkan daya upaya Allah SWT. Jelas terang akan perkara tersebut. Baik. Kemudian Nabi Isa AS wafat, disembahyangkan dan dikebumikan oleh kaum muslimin. Justru itu wajib ke atas setiap orang Islam. Wajib ke atas setiap orang Islam mengaku dan mengiktikadkan. Di mana? Mengaku dan mengiktikadkan dalam hati kita setelah kita memahami dan mengakui dan meyakini tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Barulah pendek kata kita tu nak kita terjemahkan di luar ilmu yakin tu. Ilmu yakin. Apa yang telah dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Justru itu wajib ke atas setiap orang Islam mengaku dan mengiktikadkan. Itu yang saya nak tegaskan betul-betul. Mengaku dan mengiktikadkan apa yang telah dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Al-Quran ni dia satu kitab, satu buku. Maknanya kata di dalam tu huruf-hurufnya, tanda-tandanya, di atas, di bawah dan sebagainya. 100% keadaan tersebut. Tak ada sak, tak ada zon waham. Maknanya kata iktikad kita tu, iktikad kita ni apa? Kita percaya dan yakin. 100%. Tak ada sak, tak ada zon, tak ada waham. Itulah Al-Quran. Ini kita faham tu, dalam tu. Bahawa Nabi Isa AS itu tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi faham bahawa dia telah membunuh Nabi Isa, itu yang dia salib dan sebagainya. Malah beliau adalah diangkat oleh Allah SWT kepada Allah. Itu keyakinan orang Muslim. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Iktikad ahli sunnah wal jamaah. Bahawa Nabi Allah Isa tidak mati, dibunuh, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Nabi Isa AS hingga kini pun masih ada lagi, belum mati. Belum mati. Dan di akhir zaman kelak, pada akhir zaman kelak, sebelum tiba hari kiamat, Nabi Isa AS turun ke bumi membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal dan pembela-pembelanya. Seperti mana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pendek kata, Dajjal ni dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ayat 157 hingga 159. Saya nak baca tu panjang, jadi saya ambil saja apa makna dan maksud dia. Dan disebabkan dakwaan mereka yang mengatakan, apabila kita membaca Al-Quran, pastikan Al-Quran itu berkata dengan kita. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkata, itu perkataan ayat tersebut kalam Allah. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata langsung dengan kita. Itulah untungnya orang yang belajar tersebut. Ya? Dan disebabkan dakwaan mereka yang mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibnu Maryam, iaitu Rasul Allah. Makna kata itulah perkataan orang Yahudi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu palang, iaitu salib. Tidak, dia kata. Tetapi diserupakan bagi mereka, iaitu orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Diserupakan macam mana Nabi Allah Isa. Jadi Allah Ta'ala, dia maha berkuasa untuk menjadikan pada tiap-tiap sesuatu. Berlaku juga kepada Nabi Allah
Ismail alaihi salam. Ya tak? Nabi Allah Ibrahim nak sembelih Nabi Allah Ismail. Tetapi telah diganti dengan iaitu kibas. Begitulah kehendak-kehendak Allah SWT. Begitu juga kehendak Allah SWT juga. Air yang begitu punya panas. Ketika Nabi Allah Ibrahim AS berubah menjadi, dia katakan sejuk dan sebagai. Ya, Allah SWT berkehendak. Tak heranlah kalau Allah Ta'ala nak merubah bahawa yang disalib itu bukannya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat ke hadrat Allah SWT. Tidak heran juga Nabi Allah Isa itu diangkat. Allah Ta'ala tunjuk juga di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, Isra' dan Mi'raj. Tak heran juga perkara tersebut, iaitu Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya benda-benda tersebut. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam sak. Itu bahaya. Ya, dia kata sebenarnya mereka berada dalam sak. Siapa cakap? Allah SWT. Jadi apa yang dikenak di sini, hilangkan perasaan ragu tersebut. Sak zon waham tu. Maksudnya 100% yang disalib itu bukan Nabi Isa AS. Tentang menentukan pembunuhannya. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang memperjelaskannya. Bukan orang, bukan siapa-siapa, tetapi Allah sendiri. Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya. Tak ada satu pengetahuan pun mengenainya. Selain daripada mengikut sangkaan semata-mata. Sangkaan mereka semata-mata. Jadi, hakikatnya apa? Dia itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pula tidak membunuhnya dengan yakin. Tidak pula membunuhnya dengan yakin. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Dia kata, dan adalah Allah Maha Kuasa. Adalah Allah Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha Berkehendak. Maknanya dia berkehendak Nabi Isa diangkat. Dan lagi Maha Bijaksana. Maha Bijaksana. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman dengan Nabi Isa sebelum matinya. Dia kata, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya. Dan pada hari kiamat kelak, Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka bahawa Nabi Isa masih hidup. Tapi ketika itu dah terlambat untuk orang-orang kafir nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang kafir ni dia mengkaji dan mengaji betul-betul tentang Al-Quran, tentu hatinya akan terbuka kepada agama. Namun terbukanya kepada agama adalah atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Jadi saya diberitahu salah seorang ustaz kita. Jadi sebut jugalah nama, tapi sekarang dia dah tak keluar dah. Manakala ustaz itu Johari Muhammad. Pendek kata dia sambung, dia belajar di Amerika. Ya, dia ambil dia punya master dia. Jadi di antara guru-guru dia adalah orang Yahudi yang hafiz Al-Quran dan sebagainya. Wallahualam, saya pun tak tahu. Tapi itulah dicerita, dia berasa malu master yang diambil dekat sana. Ya, wallahualam. Jangan tanya bab-babnya seperti itu. Begitulah. Pendek kata dia katakan Allah Ta'ala tak buka hati dia. Walaupun dia hafiz, walaupun dia jadi profesor, walaupun dia pensarah dan sebagainya tentang agama. Tapi yakin tersebut Allah Ta'ala tak buka pada hati dia. Wallahualam. Baik. Itulah yang diperjelaskan berhubung tentang iaitu Nabi Isa AS. Pertama kita percaya bahawa Nabi Isa itu dia tidak mati di salib.
Sebaliknya Allah Ta'ala angkat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang katakan kita percaya. Yang keduanya, akan turun Nabi Allah Isa apabila dah dekat pada hari kiamat. Jadi dia turun ke dunia ini adalah untuk mengembalikan balik akidah-akidah, mengembalikan balik akidah-akidah agama Islam, kembalikan balik kepada Al-Quran, dan juga akhirnya dialah yang akan membunuh Dajjal. Jadi dapatlah kita faham bahawa sekarang ni, bahawanya iaitu turun Dajjal dahulu, baru turun Nabi Isa alaihi salam. Ya, baik. Sehubungan dengan ini, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabdanya, demi zat. Kenapa Rasulullah SAW dia berkata demi zat, demi diri zat tersebut? Dia tak cakap demi Allah. Allah tu nama kepada zat wajibal wujud, zat yang wajib ada. Jadi itu nama sahaja. Itu sebabnya kita tu kalau menyembah Allah, kita masih menyembah nama. Tidak kita menyembah kepada zat tersebut. Itulah pentingnya kita mengenal akan sifat 20. Sebab nak kenal zat wajibal wujud tersebut. Zat yang wajib ada tersebut. Ya, baik, saya sentuh-sentuh sikit-sikit. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya. Maknanya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam genggaman Allah Taala, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diri Rasulullah, maknanya tidak ada selain. Tidak ada selain melainkan Allah. Itu dikatakan tadi. Sesungguhnya hampirlah putera Maryam, iaitu Isa Al-Masih, akan turun di lingkungan kamu sekalian. Ya, akan turun dikatakan di lingkungan kamu sekalian dan menjadi pemegang pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang adil. Ia akan mematahkan palang salib. Dia akan mematahkan palang salib, membunuh babi dan menghapuskan cukai kepala. Di saat itu harta melimpah ruah. Ini dah hampir ni dah. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya. Pasal dah terlalu leka tentang kekayaan, tentang itu semua, orang pun dah tak nak terima dia. Itu katakan. Sehingga adalah sekali sujud itu lebih baik daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya, iaitu isi dunia. Keadaan tersebut. Jadi kita dapat menghayati perkara tersebut. Keadaan ketika itu. Orang betul-betul dah katakan ingin orang dah dapat kemasyhuran dunia tu. Dah dapat kemasyhuran dunia. Jadi dia dah tak nampak dah kemasyhuran akhirat. Itu yang dia berpegang. Jadi Nabi Allah Isa AS pun dia bercakap pun pada kata dah ditolak dan sebagainya. Itu dia kata. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah tersebut adalah memberi pengertian yang jelas. Pengertian yang jelas, iaitu pertama, pemerintahan di zaman Nabi Isa AS kelak adalah menggunakan hukum syariat Islam dan akan dilaksanakan dengan sepenuhnya kejujuran dan juga keadilan yang menyeluruh. Apa dikatakan hukum-hukum Islam? Dikatakan hukum Islam ni ada 5. 1 hukum wajib, 1 hukum haram, 1 hukum makruh, 1 hukum harus, 1 hukum sunat. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. 5 hukum inilah ya akan
akan diterjemahkan dalam hidup dan penghidupan kita yang diterjemahkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman. Ya, itu dikatakan yang menyeluruh. Yang kedua, semua palang salib dipatahkan. Ini bermakna bahawa Nabi Isa alaihissalam sendiri membuktikan pendustaan orang-orang Yahudi dan yang mendakwa bahawa beliau mati dibunuh. Memanglah kalau dah dia turun, dianya wujud ada, tak? Maknanya dia yang akan merosakkan semua-semua. Dia katakan itu palang-palang salib, tentulah sekali bahawa dianya benarlah Nabi Allah Isa tidak mati dibunuh. Cukai kepala tidak ada lagi. Sudah dihapuskan kerana semua manusia di masa itu telah memeluk agama Islam yang tidak memerlukan lagi cukai kepala. Cukai kepala. Kerana orang-orang Islam tidak dikenakan cukai kepala oleh negara Islam. Itu hakikat. Tak ada. Baik. Harta telah melimpah ruah. Harta telah melimpah ruah. Itu yang kita tengok dalam hadis-hadis tersebut, dikatakan negara yang paling maju akhir zaman. Negara mana? Palestin. Kita tengok. Jadi kalau dapat dia merdeka, pada hukum akal, tapi terpulang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana nak tu? Tapi kita nampak, ya, kekayaan tu nanti. Harta telah melimpah ruah kerana keadilan di masa itu secara menyeluruh semua sama rata tanpa perbezaan. Tanpa perbezaan. Ketika itu memang kaya raya. Sekarang pun dah kaya raya dah. Ya, cuma tak menyeluruh. Tak menyeluruh. Kalau kita pandang sekarang ni, iaitu katakan dekat orang-orang Muslim, dekat Afrika, ya, masih lagi makan rumput dan sebagainya. Tak menyeluruh. Makna belum lagi lah tu. Ya. Yang mana di saat itu tidak didapati seorang pun yang hidup dalam kemiskinan. Tak ada. Tak ada. Kekurangan ataupun kesengsaraan. Tak ada. Semua dah. Keadaan tu dah dikatakan kaya raya. Banyak kata kemakmuran duniawi. Semuanya, setiap seorang telah mengecapi. Makna telah memiliki akan perkara tersebut. Itu yang dikatakan tanda-tanda besar pada akhir zaman. Kiamat akan berlaku bila-bila masa sahaja. Baik. Itu dikatakan yang keempat. Yang kelima, keluar Ya'jud dan Ma'jud. Jadi saya mengingatkan lagi diri saya dan juga ke mana. Walaupun hadis bercerita begini-begini dan sebagainya, pada kita serahlah kepada Allah SWT. Mengelakkan fitnah. Jadi kita tu tidak pula berani mengatakan hari kiamat tahun 2026 contoh dia. Begini tanda-tanda, bagilah sarah itu sarah ini. Jangan. Ya, sebab benda tu adalah hal dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Keluar Ya'jud dan Ma'jud. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan siapakah dia kaum Ya'jud dan juga Ma'jud. Maknanya dua dah. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan siapa dia kaum Ya'jud dan juga Ma'jud. Samalah juga macam sembahyang. Sembahyang di dalam Al-Quran tidak pula ada dijelaskan tentang rukun 13. Tak ada. Jadi tentang rukun 13 ni yang adanya apa? Menjelaskannya adalah daripada Imam Asy-Syafi'i. Menjelaskannya daripada fi'il kelakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dimulai dengan itu apa? Dengan itu beberapa perkataan, beberapa perbuatan, dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, disertai dengan niat. Itu yang dia nampak. Maka disuratkanlah perkara tersebut. Itulah solat, itulah sembahyang. Begitu juga. Tapi dalam Quran tak ada. Itu sebab kita tu nak melihat solat, melihatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW dah lama wafat. Di mana kita nak tengok? Ulama.
Ulama ni siapa? Imam As-Syafi'i. Imam As-Syafi'i pun dah lama juga dah wafat. Di mana kita nak nampak? Orang alim ulama pada hari ini. Jadi kalau kita tu menolak alim ulama, kita menolak pula dikatakan ilmu-ilmu dia. Itu dikatakan kita secara tak langsung menolak juga kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Begitu. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan siapa dia kaum Ya'jud dan Ma'jud. Maknanya jangan kita nak mereka-reka. Tetapi menurut asal bahasa, kedua-dua perkataan itu artinya satu bangsa yang tabiatnya suka menceroboh, menyalakan api rusuhan, membuat kacau bilau dan merosakkan kehidupan manusia. Saya ulang balik. Tetapi menurut asal bahasa, Ya'jud dan Ma'jud tersebut, kedua-dua perkataan tersebut artinya satu bangsa yang tabiatnya suka menceroboh. Tentang apa? Tentang agama. Menyalakan api rusuhan. Mendatangkan perkara-perkara tersebut, bersisih fahamlah, itulah, inilah. Itu bid'ah lah, ini ahli neraka lah, itu ahli neraka lah. Maknanya kata keadaan tersebut membuat kacau bilau. Benda tu dah cantik lawa. Dibuat oleh orang alim ulama terdahulu. Menjadi kacau bilau. Ya, itu yang menyebabkan katakan tadi. Dan merosakkan kehidupan manusia. Jadi Ya'jud dan Ma'jud ni bukan dikatakan orang perseorangan saja, tetapi Ya'jud dan Ma'jud ni daripada segi bahasa dia, pada fi'il kelakuan yang apa yang berlaku tu, itulah Ya'jud dan Ma'jud. Ya. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud ke bumi ini di akhir zaman kelak adalah di antara tanda-tanda besar yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu sudah sangat hampir tiba. Tanda ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim, firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tu tak baca ayat ni sebab apa? Dia terlalu halus. Minta maaf, saya tak ambil pula itu Al-Quran, nak merujuk balik, memakan masa perkara tersebut. Itu yang minta maaf. Takut tersalah baca. Jadi mata saya pun dah mata kelabu. Ya, baik, maaf. Dalam surah Al-Kahfi, dia kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat, kita berhadapan dengan Allah SWT. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Jalan yang ke sebelah utara. Allah Ta'ala beritahu. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung. Maknanya Ya'jud Ma'jud tersebutlah didapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Mereka berkata, tak faham. Wahai Zulkarnain, dia kata, sesungguhnya kaum Ya'jud dan Ma'jud sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Kalau dah kita tengok tadi dikatakan Dajjal, melakukan juga kerosakan. Dan begitu juga Ya'jud dan Ma'jud. Maknanya kelakuan berlakunya kerosakan tersebutlah dikatakan Ya'jud dan Ma'jud. Oleh itu setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu? Maknanya dari hasil pendapatan kami. Dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Ia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan dulu menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Oleh itu, bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kokoh. Siapa yang cakap ni? Ya'jud dan Ma'jud. Ya, dia kata, bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunungan itu tingginya. Ia pun memerintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api. Berkata ia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya.
maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Setelah itu berkatalah ia, ini ialah satu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, ia akan menjadikannya hancur lebur. Dan adalah janji Tuhanku itu adalah benar. Maknanya dia dah bercakap, Allah Ta'ala bagi tahu apa yang Ya'juj Ma'juj akan buat di muka bumi ini. Nak menghancurkan, iaitu orang-orang Muslim dan sebagainya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah keadaan mereka sehingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal di dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiayai diri kami. Itulah yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj ni dia membawa kepada kerosakan. Jadi kita banyaklah pasal agama tu terletak kepada akal. Banyaklah berfikir. Banyak berfikir. Baru datangnya kepercayaan keyakinan. Baru datang akidah. Baru datang akidah keyakinan hati. Ya, keyakinan hati. Kemudian kita masuk surga. Setiap orang yang beriman wajib mempercayai kewujudan surga. Surga ni apa? Surga ni yang dikatakan tak ada permulaan. Dia tak ada, surga ada permulaan, tak ada kesudahan. Jadi ada 10 perkara. Ada 10 yang Allah Ta'ala jadikan. 10 perkara yang Allah Ta'ala jadikan. Yang ada permulaan, yang tak ada kesudahan. Jadi di antara 10 tersebut adalah surga. Namun, hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga meletakkan kepada Allah SWT sama ada nak mengekalkannya ataupun dia sama ada nak menjadikannya ataupun tidak. Wallahu alam. Tetapi yang sahihnya, yang tepatnya, bahawasanya tetap dijadikan sebab dia dah menjadikan segala makhluk yang telah tersurat dalam kitab dia. Surga. Setiap orang yang beriman wajib mempercayai kewujudan surga. Wajib. Ya tak? Sebab apa tadi yang saya katakan tadi, dia telah menjadikan makhluk berupa manusia. Ya? Kemudian Allah Ta'ala akan meletakkan orang yang soleh dan solehah di dalam surga. Maka tetaplah dia menjadikan surga. Baik. Dan ia, iaitu surga, adalah makhluk Allah wajalah. Maksudnya dia makhluk. Surga tu makhluk. Itu sebabnya yang dikatakan yang qadim tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Selain daripada dia adalah baharu, makhluk. Dan ia, iaitu surga, adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang disediakannya untuk hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hambanya yang beriman. Allah SWT telah menjadikan surga itu sebelum ia menjadikan makhluk-makhluk yang lain. Jadi fahamlah kita, sebelum dijadikan makhluk-makhluk lain, Allah Ta'ala dah jadikan surga dahulu. Jadi tahulah kita, dia jadikan makhluk ini akan ditempatkan ke dalam surga. Baik. Surga itu kini sudah pun wujud. Sekarang telah wujud. Bukti dia ketika baginda Rasulullah SAW iaitu Isra dan juga Mi'raj. Jadi Allah Ta'ala buka jalan tersebut untuk nak masuk surga. Ya. Dan ia kekal selama-lamanya. Tidak rosak binasa. Jadi dia makhluk. Apabila disebut makhluk, ada permulaan. Tapi tak ada kesudahan. Itulah surga. Surga inilah besok tempat kita di sana. Ya, tempat di sana. Di dalam Al-Quran, surga itu mempunyai beberapa nama. Satu, Jannatul Ma'wa. Surga tempat kembali. Tempat kembali. Jannatul Ma'wa. Surga tempat kembali. Kedua,
Jannatul Adnin, surga tempat tinggal yang kekal. Ketiga, Darul Khulud atau rumah yang kekal abadi, surga. Keempat, Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Kelima, Darussalam, rumah yang sejahtera. Keenam, Darul Maqamah, rumah yang tentram. Ketujuh, Jannatul Naim, rumah yang bernikmat. Kedelapan, Maqamun Amin, kedudukan yang sentosa. Ya, ke-8 ini surga itu diberi nama akan nama-nama ke-8 tersebut. Dan sebelum kita masuk ke dalam surga tersebut, kita berada di alam barzah. Berada alam barzah. Beruntunglah bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin yang muslim, mukmin yang muslim, iaitu telah diperlihatkan tentang surga, di mana tempat dia akan berada di alam akhirat. Begitulah beruntungnya. Ya, baik. Surga itu adalah tempat kediaman orang-orang yang beriman. Tempat kediaman orang-orang yang beriman. Tentulah kita itu mencari iman. Dengan jalan kita mempelajari tentang iman. Seperti mana kita pada malam ini. Pada malam ini. Yang mana kita itu percaya yakin akan wujudnya surga. Percaya yakin itulah dikatakan beriman. Beriman. Dan orang-orang yang beramal dengan amal-amalan yang soleh. Beramal dengan amal-amalan yang soleh. Orang soleh apa? Orang yang tulus ikhlas. Orang yang tulus ikhlas. Orang yang rela. Orang yang redha, terima sebagainya. Itu dikatakan tadi orang yang beramal soleh. Ya. Sebagai balasan dan amalan kebajikan yang mereka lakukan. Jadi walaupun sebesar zarah tetapi tulus ikhlas diperbuat. Jadi tulus ikhlas tersebutlah letaknya di dalam surga. Tersuratnya di dalam surga. Tertulis di dalam surga. Walaupun kecil. Ya, walaupun kecil. Cuma yang diminta adalah tulus ikhlas. Walaupun sedikit kita buat. Tapi tulus ikhlas. Pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Masukkanlah RM1. Kadang-kadang kita singgah berhenti. Nah, berhenti. Nak pergi ke tandas dan sebagainya. Pergilah bawa RM1, RM2. Masuk ke tabung surau tu. Masuk ke tabung masjid. Ya, masuk. Ya, sekurang-kurangnya. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin. Tanda buktinya, itulah kerap kali saya bagi tahu. Dalam hati kita tu, sebab iman tu letak dalam hati. Iman tu apa? Kepercayaan dan keyakinan hati atau simpulan hati. Letak. Jadi nak mendapatkan itulah dikatakan, yang katakan kita percaya yakin itu dikatakan ilmu yakin. Ilmu yakin ni kena terang dan jelas dalam hati tu. Jelas terang dalam hati ni kita dah memperbuat dia. Mana kata tergambar dalam akal fikiran kita. Tentang apa? Tentang benda-benda yang gaib. Jelas terang. Dalam hati dah jelas terang. Baru diterjemahkan. Kalau Allah SWT itu dikatakan, iaitu gaib, tidak kelihatan. Tetapi diterjemahkan jelas terang Allah SWT. Mana keyakinan hati tersebut. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi, satu, kita berusaha berikhtiar untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, kita nak menjadi orang yang beramal soleh. Orang yang tulus dan ikhlas. Berbuat amal dan juga orang soleh. Itulah di antara syarat-syarat orang yang duduk di dalam surga. Ya, duduk dalam surga. Ahli-ahli surga yang tinggal di dalam surga itu dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Itulah sebab yang saya katakan, iaitu katakan syukur. Syukur tadi. Syukur dalam hati. Syukur lidah. Syukur
tubuh badan. Sukun tubuh badan apa? Anggota-anggota yang 8 itu sentiasa berbuat baik dan sentiasa menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dalam keadaan baik tersebut. Inilah katakan, dah lengkap atas tiga unsur tersebut, itu dia katakan orang soleh. Orang soleh inilah katakan orang ahli surga. Baik. Aman dan sentosa, menikmati nikmat-nikmat yang telah tersedia di dalam surga itu. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dikatakan tunduk dan patuh, atau dikatakan orang-orang yang bertakwa, iaitu dikatakan orang-orang hamba-hamba Allah, ditempatkan tinggal yang aman sentosa, iaitu di dalam beberapa taman surga. Di dalam taman surga, insya-Allah. Tapi kita nak masuk dalam taman surga, kita kena masuk dulu taman surga sekarang. Jadi taman surga sekarang apa dia? Yang dikatakan majlis ilmu. Majlis ilmu. Dikatakan taman-taman surga. Itu sebabnya kita nak masuk taman surga. Bukan atas kehendak aku, bukan atas kekuatan aku, bukan dan sebagainya. Tetapi atas kehendak Allah. Jadi Allah Ta'ala tu apabila ditempatkan kita duduk dalam majlis ilmu, bermakna kita tu duduk di dalam taman-taman surga. Dikehendaki Allah. Jadi bukan atas kehendak kita, tapi kehendak Allah. Baik. Iaitu di dalam beberapa taman surga dengan mata air yang terpancar padanya. Mereka memakai pakaian dari sutera yang halus. Bukan pula digambarkan sutera yang kita di dunia ni. Kalau sutera di dunia ni kita pakai pun keadaan yang katakan menyamankan, keadaan yang lembut, keadaan yang menyejukkan dan juga keadaan yang memberi keselesaan. Jadi di surga tu suteranya lebih lagi keadaan tersebut. Tak pakai aircon pun dah benda tu dah jadi sejuk dah. Dan sutera yang tebal, yang bersulam, begitu indah. Mereka duduk di tempat perhimpunan. Sentiasa berhadap-hadapan di antara pelamin masing-masing. Berdepan-depan. Demikianlah keadaannya. Dan kami jadikan kawan teman mereka, bidadari-bidadari yang putih melepak. Siapa cakap ni? Allah Ta'ala sendiri cakap. Allah sendiri yang cakap. Lagi luas cantik matanya. Lagi luas dan juga cantik matanya. Mereka meminta di dalam surga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini. Apa benda dia? Apa benda yang kita ingini? Dalam keadaan aman sentosa. Dalam keadaan aman sentosa. Mereka tidak merasai kematian di dalam surga itu. Tak ada. Maknanya kekal. Kekal. Selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu. Itu saja. Pasal surga tu ada permulaan, tak ada kesudahan. Jadi orang yang masuk dalam tu pun ada permulaan, tak ada kesudahan. Kekal dalam tu. Dan Allah selamatkan mereka daripada azab neraka. Azab neraka. Insya-Allah kita tu. Mereka diberikan semuanya itu sebagai lempah kurnia. Sebagai lempah kurnia daripada Tuhanmu. Wahai Muhammad. Itu pasal kita nak banyak-banyak. Pendek kata dalam gambaran dan akal fikiran kita berhubung tentang katakan surga-surga ni, mereka tentang rahmat-rahmat Allah, tentang nikmat-nikmat Allah. Baru kita mengucap Alhamdulillah. Tu kalau kita fahami baik hakikat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu sendiri. Wahai Muhammad. Maknanya bahasa tu bahasa Arab memudahkan. Ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan juga insaf. Beringat dan juga insaf. Keadaan kita sekarang insaf. Untuk beriman dan mematuhinya.
untuk kita beriman dan mematuhinya, mematuhi perintahnya, suruhnya dan juga sebagainya. Ya. Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah wahai Muhammad akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu. Jadi dapatlah kita faham. Faham ni apa? Setelah tergambar dalam akal fikiran kita. Berhubung apa yang saya sarahkan tadi. Tergambar. Oh, beginilah hari kiamat, beginilah tentang Dajjal, beginilah tentang itu dan sebagainya. Dan juga tergambar kita hari-hari tentang surga. Baru kita nampak perkara tersebut. Insya Allah, apabila kita dapat merasai, kita dapat rasa sekarang berhubung tentang surga tersebut. Insya Allah, di akhirat kelak, barulah kita mengecapi yang sebenarnya. Hakul yakin. Benar lagi yakin. Jadi insya Allah, setakat ini saja pada malam ini. Yang baiknya bagi Allah SWT didapati kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Kita akan sambung pada muka surat 229. Ataupun dikatakan kita ni lepas raya agaknya ya. Lepas raya lah. Ya, lepas raya. Kita minggu depan dah mula raya. Ya. Jadi puasa Ustaz bukan raya. Wah, ya pula. Yalah. Mana kata mohon maaf. Maknanya itu apa sebelum puasa kita dah habis tak ada lagi tak ada dah. Baik. Jadi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita pun dah hampir setahun dah ada kot. Wallahualam. Jika didapati penyampaian saya terdapat kelemahan atau sebagainya. Saya mohon maaf zahir dan juga batin. Sebab kita nak berpuasa ni. Diharapkan puasa kita kali ini adalah puasa yang terbaik daripada puasa-puasa yang sudah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, ada sesi soal jawab tak Ustaz? InsyaAllah saya tu terbuka saja. Ya, terbuka. Bolehlah untuk 1-2 pertanyaan. Ya, mudah-mudahan pertanyaan tersebut dapat membuka pintu hati kita dekat dengan Allah SWT. InsyaAllah. Ya Ustaz, saya nak tanya sikit lah Ustaz. Ya. Pada awal-awal orang kata awal-awal Islam dululah ulama-ulama dah aturkan bahawa kita ni ada permulaan doa kita mulakan dengan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW Ustaz. Ya, sekarang ni pula katakan sedekah Al-Fatihah kepada Nabi itu merupakan satu kesalahan. Jadi maknanya sudah ada satu pendapat yang menyebabkan menyebabkan kekeliruan kepada umat Islam. Jadi Ustaz boleh berikan penerangan tentang masalah yang ni Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni adalah di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, kedaifan dan sebagainya. Kita mendapat sesuatu adalah daripada rahmat orang-orang yang terdahulu. Rahmat daripada orang-orang yang dulu. Yang mana kita dapat mengecapi ilmu dia kepada kita. Baik. Kedua, apabila orang memberi, kita akan ucapkan berterima kasih. Jadi, terima kasih kita kepada alim ulama dan juga kepada baginda Rasulullah SAW, maka orang alim-alim terdahulu, maka dia pun berbuatlah akan perkara tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kata terima kasih. Al-Fatihah. Banyak kata kita mula dengan Al-Fatihah. Satu. Kedua. Satu, adakah perkara tersebut dikatakan haram? Kita berbuat. Kalau haram perkara tersebut, apa bukti perkara tersebut diharamkan? Apa bukti perkara tersebut diharamkan? Kalau sekadar Nabi tak buat, dikatakan itu merupakan bukti dalil, tidak memadai. Sebab
ada perkara Nabi tak buat. Tetapi kita buat berbetulan dengan apa yang dikehendak agama. Jadi boleh diperbuat. Jadi kesimpulannya, apapunlah orang nak bercakap, biarlah dia bercakap. Dan kita ada tempat ambilan kita dan rujukan kita. Tempat ambilan kita dan rujukan kita. Siapa? Contohnya pada malam ni, saya bercakap. Puan dengar dah. Terserahlah kepada orang lain, saya berpegang apa Ustaz Haji Abdullah bin Tuda cakap, itulah yang saya ikut. Wallahu a'lam. Baik. Ada apa-apa lagi? Ya Ustaz, begitu juga dengan dikatakan Rasulullah ini tidak berdoa di luar solat. Selepas solat maksudnya Nabi Muhammad dikatakan tidak berdoa. Tetapi Nabi Muhammad SAW memang mengamalkan doa dalam solat. Jadi Ustaz responkan perkara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sampaikan satu perkara. Ya. Saya mengajar sesuatu tempat. Satu jemaah sedang saya bercakap, dia angkat tangan, dia bagi tahu. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya suka, dia kata, membaca buku-buku tentang Wahabi. Dia terus terang cakap, ya, saya suka membaca buku-buku tentang Wahabi. Dia kata, sebab buku-buku tentang Wahabi pun dia kata, dia terbit juga daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dia kata. Jadi, persoalan saya, dia kata, baginda Rasulullah SAW, selepas bersolat, dia tidak ada berdoa. Dia kata, tak ada doa. Dia kata, jadi saya pun duduk diam lah. Duduk diam pasal saya sedang bercakap, sedang berceramah. Jadi saya tangguhkan dulu perkataan tersebut. Jadi apabila dah selesai, dia pun balik dulu, hilanglah perkataan tersebut. Tunggu yang akan datang, baru saya jawab. Baik. Baginda Rasulullah SAW memang dia tak buat. Tapi itu tadi, salah ke kalau kita berbuat? Baginda Rasulullah SAW, dia berbuat, iaitu lepas solat, dia membaca Astaghfirullahalazim 3 kali. Jelas terang didengar oleh semua sahabat. Kemudian, dia pula membaca Allahumma anta salam wa minka salam. 1. Kemudian pula, baginda Rasulullah SAW, iaitu menyuruh dalam hadis-hadis sahih dia, iaitu kita itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali disuruh. Kemudian disuruh lagi. Itu sampai kita berwirid. Sampailah kita tu juga berdoa. Doa ini bukan sahaja di dalam solat. Solat itu dia merupakan iaitu katakan menjadikan satu ibu ibadat. Kemudian beruntunglah mereka yang dapat menterjemahkan di dalam hidup dan penghidupan dia. Kalau dikatakan solat itu adalah doa, maka diterjemahkan dalam hidup dan penghidupan dia, iaitu doa di dalam solat. Doa di luar dia solat. Itu disuruh, dituntut. Jadi, pendek kata benda tu, tidak ada satu kesalahan kalau kita berdoa lepas kita bersolat. Bahkan dituntut untuk kita berdoa. Wallahu a'lam. Baik. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, Jazakallah sama-sama. khair. Ya, sama. Ustaz, kita stop di sini pukul 9 Ya. subuh. Ada kuliah. Ya, sama. Ya, Ah. betul. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran, khairu jazak. Di atas perkongsian ilmu tadi, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah disarankan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan begitu juga terima kasih kepada para sahabat jamaah yang dapat terus berada di taman-taman syurga pada malam ini. Dengan ini saya juga ingin membuatkan hibahan Ustaz mengenai kuliah pada
Isyak ni, iaitu kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan tajuk Fiqh Puasa. InsyaAllah. Dan dengan ini saya selaku moderator kuliah pada malam ini mohon kemaafan di atas kekurangan dan kesilapan sepanjang mengadakan kuliah ini. Dan sebelum kita akhiri majlis pada malam ini, kita jemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazil Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa waktu yang lain. InsyaAllah.